Bismillahirrahmanirrahim. Mawdu' khutbah pada hari ini ialah keadaan sahabat di dalam membelakan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. การปกป้องเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบรรดาซอฮาบะห์ Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amarana bittamassuk bihadha ad-din linakuna minal muflihin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah mukhlishan lahu ad-din Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Dan banyaklah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri satu nikmat kepada kita, iaitu nikmat bagi kita semua di sini jadi seorang daripada beliat berjuta-juta ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah muka bumi ini. Dengan munasabah bulan ini adalah bulan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah duduk di dalam panggal 13 Rabiul Awal. Kita sebagai umat Islam di atas dunia ni, umat Islam duk puja-puji dan berkisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah muka bumi ini. Tetapi di sebaliknya tak beberapa minggu dan tak beberapa bulan lepas, dan begitu juga di sebaliknya beberapa tahun, 4 tahun lepas dan 9 tahun lepas, ada setengah perusahaan daripada musuh-musuh Islam untuk nak menghinakan Islam dan untuk nak mengejek-ngejekkan, menghina-hinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakannya. Di Perancis atau di Perancis, mereka melukiskan gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa kartun. 9 tahun dulu tu demo lukis gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat menunjuk kata Nabi tu tak ada otak, tak ada fikir dia. Dan begitu juga mereka lukiskan gambar-gambar Nabi, buat gambar Nabi duk lanye dan seterusnya. Dan 4 tahun lepas, pada tahun 2019 di Perancis melukiskan gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pipit tapan demo selama sebulan sehingga orang suruh tubik. Gambar itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telanya, orang pakak mai duk lukis gambar Nabi di dalam gambar tu. Itu adalah dia cuba menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali ini lebih besarnya
Perdana-Menteri Perancis sendiri itu main sendiri, iaitu ia iklankan Perdana-Menteri yang nama Macron, ia iklan bahawasanya itu adalah perbuatan yang tak salah dalam negeri, dan dia pun sokong juga. Dia bahkan dia kata ini adalah kaum Isra' ni kaum kit dekat senera, iaitu bebas, dan negeri dia tu tak lari benda-benda ni. Ini adalah hasil sahih besar-besarnya, hasil besar-besarnya daripada kebencian mereka dan kedenam denai kiat-kiat kepada terhadap Islam dan umat Islam. Disebabkan Islam di masa ni, orang Europe sendiri tu makin hari makin masuk Islam banyak. Islam merebak, dan ada wicai gaya atau masa tahun 2050, duduk dalam 30 tahun lagi, orang Europe, orang Islam akan banyak di dalam Europe, zon Europe semua, termasuk juga Perancis. Wak benda-benda ni lah wak dia duk tak sedap, musuh-musuh Islam duk tak sedap di atas muka bumi ni. Dia menghinakan Rasulullah SAW berbagai-bagai hina. Dia menghinakan Islam berbagai-bagai Islam. Hak ni kita nampak, hak tak nampak banyak lagi. Sidang Jumaat yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu sesungguhnya bukan mereka telah menghina diri Nabi dan diri Islam, tetapi mereka telah menghinakan kita di sini. Mereka telah menghinakan umat Islam semua. Sebab apa? Sebab tidak nafi lagi bahawa kita menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup kita hari ini. Kalau kita tengok nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil nama Nabi mari tak di anak cucu kita. Dan begitu juga tiap-tiap ibadat kita, tak kira dalam semaya kita duk salawat kepada Nabi semua. Tak kira dalam khutbah hari Jumaat di salawat disebut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Dan begitu juga kalau kita tutup majlis, kita buat satu majlis, kita salawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pecah talih di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam. Makna kata apabila dia telah menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia telah menghina umat Islam semua. Itu adalah perkara yang mesti kita umat Islam tahu dan fikir. Sifat berngejek-ngejek, berhina kepada para nabi bukan tertimbul masalah ni. Sesungguhnya masa dulu belum pada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel, ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani, mereka itu berhina-hina dan ngejek-ngejek kepada nabi mereka juga. Kalau kita pergi kaji kitab Taurat sendiri dan dalam kitab Injil, kalau kita kaji pula akidah mereka itu, didapati fak dia tu hinakan nabi mereka. Setengah daripada contoh, ia kata Nabi Sulaiman ialah anak zina hak Nabi Daud. Dan dia tuduh Nabi Daud, kata Nabi Daud itu adalah nabi dan gajah yang berzina dengan isteri ketua, isteri Metab yang dia tu Nabi Daud suruh amak pergi pak jauh kat Syaidan, dan dia zina tubik Nabi Sulaiman. Dan begitu juga nabi lain-lain lagi, Nabi Ayub, nabi apa dia tu kebanyak dia kata nabi hak ni telanya belaka, zina belaka. Dan begitu juga nabi semua tu zina dengan anak sendiri dan seterusnya. Banyak perkara ini. Jadi wicai orang itu surat akidah Yahudi Nasrani dan akidah yang dengan nabi. Tubik benda-benda macam-macam ni saja. Kalau kita kaji juga di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun didapati
musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani pun telah hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin di dalam Quran sebut banyak tempat, banyak kali dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majnun, gila, sahir, pensihir dan seterusnya. Bukanlah sekadar kata dengan mulut, tetapi perbuatan dia pun serupa juga, serta juga. Di tengah Nabi duduk semaya, dak pergi Kaabah, dia mau make ruk uta, ruk mana atau guni. Guni apabila uta anak seko, dia main dengan guni. Dia ambil guni tu pergi tahu atas kepala Nabi. Itu adalah jenis hinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat sekalian, hari ini saya nak bawa beberapa kisah daripada salaf apabila dia dengar ataupun apabila dia tahu kata satu orang hina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat macam mana. Kisah ini adalah setengah daripada kisah saja. Padahal banyak lagi kalau kira ratus-ratus kongan hak sahabat, tabi'in dan salaf. Tapi saya bagi beberapa contoh kepada kita. Kalau kita kaji pada sahabat, tabi'in dan salaf, tak kira salafus salih ataupun khalaf, semua ittifaq atau sepakat kata kena membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Huzafah, di setengah riwayat kata Abdullah bin Rawaha. Satu hari jadi sahabat ni Abdullah bin Huzafah ni dia duduk dalam satu majlis dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dalam majlis tu fak munafik saja, dia seorang sahabat. Lepas tu bermolek Nabi lalu dengan sahabat Nabi lalu, Nabi naik hemah. Hemah kan ada? Nabi naik hemah. Boleh sapa dekat majlis Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah pakai molek. Dia kata, "Oh, pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Oh, busuk hemah Pak Man tu lah. Pergi jauh-jauh." Apabila dengar macam tu, Abdullah bin Huzafah bangun diri. Pau kata Allah Ustaz. Mengkata gini macam mana? Dia kata apa? Hemah Rasulullah tu busuk. Maka Abdullah bin Huzafah kata, mengkata macam ni macam mana? Boleh mengkata macam ni? Sesungguhnya hemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau dia tu lebih bau sedap pada bau mung sendiri. Tu itu adalah tato doi wajah hak sahabat-sahabat Rasulullah. Tak sewi hina. Dan begitu juga kalau kita tengok pemuda-pemuda, ada juga kisah dia. Diriwayat oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman dek kisah apabila Ram pergi Badar, mari budak muda dua orang, budak pemuda, umur dia muda lagi lah, tak siapa ada belah-belah itu ya. Abdurrahman royak tahu budak ni mari. Dan dia tanya Abdurrahman, mana Abu Jahal? Pak Abdurrahman kata, "Mu nak apa dengan Abu Jahal ni? Dia mau duk pergi dah. Dalam padang pergi Uhud." Maka budak tu royak kata, "Aku nak tengok orang hak bahai duk supoh duk kata Nabi, duk khianat dengan Nabi. Mana hak nu Abu Jahal? Kalau aku tu niat macam rumah dah. Kata aku ni mari nak pergi dan nak mari nak bunuh. Sore ni ya Abu Jahal. Orang lain mikir dia nak bunuh. Dua orang tu budak dua orang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala takdir dia boleh bunuh sungguh. Jadi orang fak musyrikin ni pakak likung. Orang Islam tak boleh masuk. Pakak likung Abu Jahal. Dia di metap. Tapi budak tu dia tu berhaluh, dia seli-seli masuk bunuh. Tapi dia pun mati dua orang. Tapi kena fikirlah, sutai Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. Dan begitu juga kalau kita tengok kisah Ibnul Khattal. Ibnul Khattal ni adalah musyrikin Mekah. Dia ni tekah Nabi duduk Mekah dan tekah Nabi duduk Madinah tu, dia kijak ya
Supah kat Nabi mata. Kata kat Nabi, cucu Nabi, supah kat Nabi, kare sei, lepas tu yo upah, fok orang panggil orang, upah orang panggil tat yo tu dua orang tu, mengambil sei ko gi pai prai habis, pakat supah kat Nabi. Duk baik tu sokmo, duk baik tu sokmo. Sehingga Rasulullah hari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka Mekah, Fathul Mekah. Hari itu tu maka Rasulullah royak dah. Siapa yang duduk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang duduk dalam masjid Nabi masjid Mekah selamat. Lepas tu Ibnul Khattal ni yogi gatung Kaabah. Gatung dengan kain Kaabah. Maka sahabat mengoyak, "Ya Rasulullah, Ibnu Akhtal ni dia duduk gatung dengan kain Kaabah." Rasulullah kata, "Gi cakap sebab ia tu sokmo-sokmo kijak ia tu supah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supah Rasulullah ialah supah agama Allah Subhanahu wa taala. Sabit tu tak boleh lepas. Orang lain lepas semua, tapi dia ni Nabi nak lepas tak boleh. Begitu juga kalau kita kelih tengok kisah kepada salaf daripada umara, daripada amir khalifah, satu sore daripada khalifah Abbasiyah, iaitu Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Rashid ni ia tu bahai duk ngaji dalam majlis ilmi hak Abu Muawiyah Ad-Darin. Tu guru dia lah. Khalifah ni dia duk ngaji semua. Tok guru ni ringan kata, Abu Muawiyah dia dengar kata, khalifah ni apabila dengar ia duk kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah sallallahu alaihi wasallam, jadi khalifah ni pun kata semua tiap-tiap kali selawat ia kata selawat semua sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Muawiyah ni ia pergi goyak hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi tu goyak atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Dia di hadis hijrah, hadis Isra Mi'raj. Maka pak saudara hak khalifah, pak saudara hak khalifah Harun Rashid tadi tu, akhir tanya dah. Oh, pergi jumpa dana tu Nabi dengan Nabi Musa tu. Pak Man tu. Apabila khalifah dengar macam tu, Khalifah Harun Rashid murih sekali. Dan dia kata, "Tubik daripada majlis ni." Tak ada kena tandanya apa. Tubik. Yang suruh askar dia tahan dia ni tu ambil bekah dalam gop. Pak saudara dia sendiri kena bekah dalam gop. Duk dalam tu sehingga dia mari kaya. Orang yang tanya kata, "Ya Khalifah, aku bukanlah nak hina kat Rasulullah." Menghina. Bukan, aku tak hina kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya nak tahu sungguh kata di mana hidup jumpa. Sehingga ada orang mari perakan. Sehingga orang mari perakan tua. Pak saudara Khalifah Harun Rashid. Tapi apabila fahami macam tu sudah, Harun Rashid kata, "Gi godel dia, tak usah bekah, tapi gi godel." Tibuk. Sebab apa? Takut orang hak dak mai wang di tolong Islam daripada fuk mana-mana pun, apabila dengar pepatah ni supaya dengar hina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kena tamtuk juga godel dia. Kaja Harun Rashid mai berat hal ni. Dan begitu juga kalau kita tengok kisah yang dicerita oleh Muhammad Syakir, ayah kepada iaitu Mahmud Syakir, pengarang kisah tarikh Islami, kalau tak salah. Jadi satu hari Tok Khatib ni, Tok Khatib duk tebah dari masjid. Maka Amir mari, raja negeri mari. Raja negeri mari tu yon alaka nak puja raja negeri. Puas dah. Amir dia nak puja, dia pergi baca Ja'ahul a'ma
wa ma abasa wala tawalla. Maksudnya kata, walaupun orang buta mari, maka muka ia pun tak masai, dan muka ia tu tak lari daripada orang mata buta. Dia ambil ayat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala kecek Nabi. Abasa wa tawalla, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari apabila Abdullah bin Maktum tu dia pergi cari Nabi. Abdullah tu mata buta. Cari Nabi tu, Nabi duk dakwah musyrikin. Bukanlah Nabi dakwah ada. Nabi tak ada duk dakwah orang lain dulu. Orang musyrikin hak tak sini dengan Nabi. Nabi duk dakwah orang pembesar-pembesar. Abdullah mari. Maka Nabi pun supaya paman kata masih muka sikit wa tawalla, tak padu kepada Abdullah. Turun ayat abasa wa tawalla. Tapi di sini Tok Khatib tu pergi baca dibanding amik tu, walaupun orang mata buta tu dia tak paling. Dia padu semua. Dia pergi banding amik saat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepah maya sudah ketebah siap maya sudah, maka di situlah Muhammad Syakir bangun diri. Wahai orang Islam, hodok semaya saat ni. Maya mula. Akak maya mula. Sebab mung telah maya di belakang orang yang murtad. Oh ya wi betul dah. Mung telah maya di belakang tok khatib hak murtad. Ada yang mau kasar ni dulu. Dah. Maya semula. Sebab apa? Dia telah banding dan telah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia tak murtad? Pakak maya mula. Dan Muhammad Syakir goyak kata, lepas pada kisah ni tu, dia pergi temu sekali lagi orang tu. Tok Khatib sana tu. Tok Khatib tu kena amat dah kali ni Tok Khatib. Kijak dia apabila orang masuk masjid, dia juruh jaga selipar. Dia dulu dia lipar tak ada orang jaga. Takut lipar curi. Tukar dengan duit sekut 2 kop. Jaga selipar orang kijak dia. Tak boleh jadi. Tok Khatib biasa. Jadi hina lebih pada khodel lagi dia kata dia tu. Nah, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah janji sesiapa yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang panggil wak kenak kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum azabun alim, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum azabun alim. Siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan kena azab. Tak kira azab dunia dan azab akhirat lebih lagi. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pekerjaan kamu, perkataan kamu, perbuatan menghina Rasulullah, inna syani'aka huwal, semua tu jadi tak ada guna apa. Allah akan kira. Kalau kita tengok sikit lagi kisah seorang Nasrani, Kristian masuk Islam sudah, dan dia adalah satu orang yang katibul wahyi, seorang yang tulis wahyu Nabi. Apabila wahyu turun mari, Nabi suruh dia tulis. Ya, sebab dia ada ahli kitab, orang pandai tulis. Lepas pada dia ni duduk dengan Nabi lama, dia klik pada tempat dia tu, dia murtad mulai, masuk dia ke Nasrani mulai. Dan disitulah dia pergi goyak kepada orang di sana, kata Nabi tu turut ia belaka. Wahyu semua tu bukanlah wahyu pada Allah, tapi ia tulis supaya kita duk tulis ni. Jadi dia pergi fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ dia cela dan dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila khabar ni sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akik tangi doa. Nabi sendiri akik tangi doa, Allahumma ja'alhu ayah. Ya Allah, jadilah orang ini sebagai tanda ilmu ya Rasulullah. Ya Allah. Maka lepas ada Nabi doa tu mati dah yang ni. Mati sudah tu apabila nak pergi kamu tak boleh. Mudah-mudahan kata supaya kita duk kisah dulu tanah tak makan. Sehingga dia kata, ni sihir daripada Muhammad. Sihir daripada Muhammad dan buat teh Muhammad ni.
Nak kamu tak boleh. Tanah kamu timur, kamu timur. Ya kamu tu dalai, ya dalai. Ni kisah dia, kisah Sahih Syar. Apabila ya kamu dalai, ya kamu esok ke mari kat timur. Dan bila-bila dia duduk tengok tu, anjing mari kecil tah muka ya tu, tah mayat tu. Itu adalah, ulama kata itu adalah tanah air Allah nak menghinakan orang yang mendutur, orang yang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi Nabi doa sendiri ni. Siapa yang Nabi doa tak lepas. Makna kata kena-kena. Kalau kita tengok hak akhir, kisah akhir, iaitu Kisra. Kisra seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mai pergi kepada Kisra, iaitu kasat Persia, gajah Persia, gajah Shishan. Namanya Asyashaniyah. Apabila atas di sana, maka dia kata apa? Dia kata gano ni, dia kelis surat kat dia Sayyid. Sayyid lalu dah. Sebab apa tu? Dia kata Nabi Muhammad tu tulis jot mai kat dia tu, min Muhammad, daripada Muhammad ila Kisra Azim. Daripada Muhammad kepada Kisra, raja Persia. Dia kata buh nama Muhammad lu, tak buh nama dia lu. Sayyid Syuf. Dan dia kata Muhammad ni dia apa dia tak biasa kenal nama. Kalau raja Rom biasa kenal, tapi Muhammad ni lekeh. Orang darat Mekah tak biasa duk apa ni. Hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila khabar ni sampai kepada Nabi, Nabi kata, "Ya Sayyid, cut mai atas kepada dia. Risalah Allah Subhanahu wa taala akan Sayyid ke jaya." Dan semasa Umar bin Khattab, maka hancur Shishani. Nabi kata, "La furs ba'da hadza." Kalau apabila jatuh, maka tak ada dah kerajaan Persia lepas pada tu. Jatuh masa Umar tak ada dah. Wa agunung pun tak ada sampai kiamat, sebab Nabi kata. Tapi beza di antara Raja Kaisar. Raja Kaisar apabila ia hantar surat lagi, dia ahli kitab. Dan dia tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu kedatangan Nabi Muhammad. Dia tak berimej, tapi dia tarikh molek dan dia beri hadiah kepada tu. Nabi kata, insya-Allah tak ada apa hak dia tu. Apa tak ada apa. Cuma pergi masuk masalahnya, dia bagi kamu hak dia suku. Nah. Itu adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf daripada sahabat, tabi'in dan salaf semua tu jaga Nabi kita, raksa pokong kiatของ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang jaga kiat kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya inna kafainaka, cukup pi dah bagi kami wahai Muhammad, kami telah jagamu daripada orang yang berhina, orang yang menghejek-hejek dan orang yang sena-sena denganmu wahai Muhammad. Tuhan jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun sidang Jumaat yang mulia, kita sebagai orang Islam boleh tak kita nak sekadar nak dengar sudah orang nak kata kepada Nabi Muhammad, nak kata-kata dia, boleh tak tahu tu? Kalau hati kita tak rasa apa, mana kata kita kena cek juga. Kena cek juga tu. Kita tak jong kalau orang main kata kepada ibu bapa kita. Sebut nama payah kita tu, kita tak nak murih. Sebut nama saja, tak nak kata lagi. Oh, mengelukkan ni. Kata lu dah. Mana sebut nama ayah, tak boleh dah. Kalau orang kata, fuak Melayu, akik bakar Melayu, kata kat orang Melayu, kita murih lalu dah.
Kita orang Melayu ni kena murih. Akid orang Islam. Duk dia. Orang kata ke Nabi, duk dia. Gano macam tu. InsyaAllah, walaupun kita tak boleh buat apa, tapi hati kita jangan duk teni sangat. Hati kita jangan duk supo-supo dengan reda, jangan sangat macam mana tu, insyaAllah. Para sidang jemaat sekalian, maka di sini marilah kita tengok tindak-tindakan yang patut kita lakukan terhadap perbuatan mungkar, perkara-perkara yang hina itu. Satu daripadanya adalah kita doa banyak-banyak mereka itu, dan buat kita semua tu pakai kesabaran di dalam nak dakwah. Situ satu perkara. Yang kedua ialah kalau boleh hendaklah kita tu mengikut masyarakat ataupun asuran daripada hak masyarakat. Satu daripadanya ialah boikot. Boikot adalah walaupun kita nampak gano kena boikot, gano kena tak beli barang-barang hak orang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun tak, walaupun ada pun sikit, tetapi ada kesal juga. Kita tengok ya, nampak kita tak beli seorang. Kalau orang belia-belia pelan-lan tak beli barang hak orang hina kepada Rasulullah, bukanlah barang seksa. Orang negeri mana-mana pun dia ada pun kata itu adalah cara kita. Kita nak pergi buat apa banyak dah tu tak boleh dah. Dan begitu juga satu daripada cara ialah kita kena sebut pengan Rasulullah, sebut hayat Rasulullah, hidup Rasulullah hak betul pergi kepada mereka. Kadang-kadang kita di dalam line, dalam face, dalam apa kita boleh share belaka. Share semua. Hak betul tak betul kita share boleh. Kalau kecek hak Nabi ke, tak apa nak share mana. Apabila kecek hak hadis Nabi, hak perbuatan Nabi, hak kisah Nabi, hak agama umumnya, kita tak apa nak share. Kita tak apa nak ikut live, walaupun benar-benar tu mampu ya sikit, tapi itu adalah kalau kita nak share banyak, orang bukan Islam boleh faham juga. Lebih-lebih lagi dunia lah ni, dunia sosial media. Bagi hak rai sarak banyak hak kita share. Kadang-kadang tak ada apa ni. Klik satu klip duk dia betul tu ben view. Tapi apabila hak ngajar, hak Islam, hak Nabi, gamar sikit benar. Pas kalau orang Islam tak ada share, tak ada bakat sokong, piyo lagi nak pergi share, piyo lagi nak sokong benda-benda ni. Tak ada dah. Pak kita ni insya-Allah dah. Insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa naf'ani wa iyyak bima wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, ditanya Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, boleh tak kalau muslim tu hendak membunuh lop sangha orang yang kafir yang mengejok-ngejok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melukis gambar-gambar dan seterusnya. Jadi orang hak hina Nabi tu boleh tak kalau kita nak pergi bunuh? Ni orang tanya lah ni, saya main baca. Maka Syekh Saleh Fauzan jawab, itu adalah bukan jalan atau perbuatan yang aman, bukanlah perkara yang selamat, tak boleh dah.
Dan mencuri bunuh itu menyebabkan mufsidah. Wa jadi kau bunuh banyak ada tu. Dan kededaman terhadap orang Islam dan makin banyak. Jadi kata kalau kita buat benda tu wa jadi khosia banyak pada khodi. Dan wa jadi orang Quran orang Islam. Dan hendaklah kita gunakan cara jauh cara kita dah. Kepada dia ni satu, menghuraikan ataupun memberi maklumat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam before ia tahu. Yang kedua, kita kena pranam. Yang noi tisut kita kena pranam. Kita kena kata perkara ini adalah perkara yang genuh sing thi tamtoi demo อย่างงี้อ้างกาเสรีภาพในความคิด demo perbuatan ini adalah perbuatan yang genuh tamtoi. Kita kena sebut benda-benda tu. Alhamdulillah, ongkon Islam banyak, tak kira lain negeri kita, tak kira negeri luar, semua tu orang panggil mula dah praknam. Walaupun praknam saja pun tak apa dah dia buat kerja. Hak duk diri tu nyanyo. Dan begitu juga negeri Arab sendiri dan negeri umumnya negeri Arab boikot perkara-perkara yang diintat ataupun ditubik daripada Faransik. Dan seterusnya dia kata dan tetapi serahkan digunakan amnat ataupun senjata. Jadi nak pakai awut kap amnat, caiมือ kap awut boleh untuk kerajaan Islam. Kalau ada kerajaan Islam suruh hak ya yang hidup kita. Dan seketika Amir bereklan jihad dengan sebabnya. Kalau ada iklan jihad boleh kita, mana kata negeri Islam lah dah. Negeri Islam tu kalau ada ahli jihad tu baru boleh. Tapi kalau tak ada jihad tak boleh kita nak pergi bunuh orang kafir. Walaupun dia tu apa tu buat kena ataupun dia ejak-ejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa ni. Tengok boleh di dalam website Syekh Dr. Saleh Fauzan dan fatwa dalam website dia. Maka di sinilah akhirnya saya nak pesan kepada kita, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kita sayang sekali. Kalau kita tengok Umar ya Rasulullah, aku kasih padamu lebih pada diriku sendiri dan keluarga semua. Di situlah Nabi kata al-an ya Umar, tu baru kena Umar. Dulu belum ada ni dia kata diri dia tu dia kasih ya Rasulullah. Ditanya Ali bin Abi Talib, bagaimana mengkasih kepada Rasulullah wahai Ali? Ali jawab, kana wallahi uhibbu ilayya ahabba ilayya min amwalina. Aku kasih kepada Nabi lebih pada hartaku semua ni. Hartaku wa auladina. Hasan Husain dengan Nabi dia kasih kepada Nabi lagi. Sayyidina Ali jawab, anak dia tu dengan Nabi yang aulad Nabi lagi. Harta dia semua aulad Nabi lagi. Wa ummahatina, mak pok dia sendiri pun dia kasih ke Nabi lagi. Wa minal ma'il barid ala zabah, dan air sejuk bagi orang lapar. Orang Arab hak barang hak penting saya masa dulu air. Tak ada air nak duduk tak boleh. Makna kata air adalah nyawa. Walaupun nyawanya sendiri itu pun ia jong sia salat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita nampak kisah Abu Bakar hari akhir hak Nabi khutbah belum pada dia nak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya kata ada satu orang Allah Subhanahu wa taala telah pilih dua perkara, iaitu nak duduk atas dunia lagi ataupun nak pergi jumpa Allah. Maka orang hamba tu dia pilih nak pergi jumpa Allah. Maka di situ semua sahabat duk dia belaka. Ada seorang duk nangis tiak suara derah. Dan dia mai akid lagi, ya Rasulullah, fidaka bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak tukar. Aku nak jong tukar ayahku dengan ummiku menyangi kanu ya Rasulullah. Abu Bakar sore apa hal? Kata Rasulullah akan nak mati dekat dah masa. Abu Bakar itulah yang kata, ya Rasulullah, aku nak jong tukar
ayahku dan makku denganmu samati. Sudah tinggal kita ya Rasulullah. Lepas itulah Nabi Muhammad SAW jawab klik kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh pilih seorang di atas muka bumi ni, orang hakku tu saya kasih sekali dalam hati, tak boleh ikut orang lain, aku pilihmu wahai Abu Bakar. Walakinni khalilullah, tapi aku saya kepada Allah. So ya nak ikut orang lain tak boleh wahai Abu Bakar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ala ra'sihim al-yahud wan nasara al-hakidin al-hasidin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم قوي ضعفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤثرا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن سعى لبنائه ومن عبد فيه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.